Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung pada surah yang ke-106. Surah yang bernama Quraisy. Hebatnya surah ini, dia sebut satu kaum yang ada atas dunia ini, iaitu Quraisy. Kita pun hebat juga Melayu. Ada yang Melanau, mungkin ada yang Iban, tapi tak ada surah Melanau dalam Quran. Surah Al-Malayu tak ada. Tetapi yang adanya Quraisy. Jadi apa keistimewaan Quraisy sehingga satu surah dalam Quran ini dinamakan sempena nama Quraisy. Dan surah ini mengandungi 4 ayat dan diturunkan di Mekah. Bila diturunkan di Mekah, istilahnya surah Makkiyah. Diturun di Madinah, artinya dinamakan Madaniyah. Jadi surah Makkiyah ini, sebagaimana surah Makkiyah yang lain, antara tanda-tandanya ialah surah ini pendek-pendek. Surah ini dari sudut isi kandungannya ialah menekankan soal akidah, soal akhlak, soal kesalahan, kesilapan musyrik dan kafir, dan menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu, menceritakan nasib manusia yang baik-baik apabila mati nanti ke mana perginya, dan nasib manusia yang jahat-jahat apabila mati nanti di mana kesudahannya. Itu di antara rumusan ayat-ayat surah-surah Makkiyah ini. Okey, mukaddimah surah Quraisy sebagaimana yang tercatat di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dia kata surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 4 ayat. Dinamakan surah Quraisy yang bermaksud kaum Quraisy, kerana pada keseluruhan surah ini Allah Ta'ala menerangkan perihal kaum Quraisy, yakni penduduk Mekah. Daripada ayat pertama sampailah ke ayat keempat, ceritanya pasal kaum Quraisy ini. Intisari kandungan, mengingatkan kaum Quraisy secara khusus dan umat manusia secara umum supaya tunduk, taat dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan mereka hidup mewah dan senang lenang, lagi aman dan tenteram, supaya keadaan itu berkekalan dengan bertambah-tambahnya. Jadi surah ini seperti mana ayat-ayat lain dalam Quran, ibaratul Quran bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat-ayat Al-Quran ini untuk umum seluruh manusia, bukan khas untuk yang ditujukan ketika ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan kepada orang Quraisy, tetapi bukan hanya untuk orang Quraisy. Kita baca Quran ini, kita anggap Allah sedang berbicara dengan kita. Dalam surah Quraisy ini, Allah nak menceritakan banyak nikmat kelebihan yang Allah telah berikan kepada orang Quraisy. Jadi kerana banyaknya nikmat ini, bersyukurlah kepada Allah dengan cara mengabdikan diri kepada Allah. Jangan syirikkan Allah, jangan kufur dengan Allah. Itu khas untuk orang Quraisy. Tetapi bila kita baca, umum juga untuk manusia. Kalau orang Quraisy dapat nikmat yang banyak, kita pun banyak juga dapat nikmat. Melimpah ruah nikmat yang pada kita. Jadi sebagaimana arahan Allah kepada orang Quraisy supaya beribadah, mengabdikan diri kepada Allah, arahan yang sama juga ditujukan kepada kita dan ditujukan kepada seluruh umat manusia ini yang hari-hari menerima nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy ialah satu suku Nabi, iaitu suku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kalangan mereka lah dakwah Islamiyah mula disiarkan. Jadi antara nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy ini ialah daripada bangsa mereka, daripada suku keturunan mereka lah keluarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling hebat, nabi yang terakhir di kalangan 124 ribu orang nabi yang diutuskan ke dunia ini. Jadi orang Bani Israel menunggu-nunggu kelahiran nabi akhir zaman, tak keluar di kalangan mereka. Yang keluarnya daripada orang Arab, dan Arab itu pula daripada suku Quraisy. Jadi itu antara keistimewaan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Quraisy yang tak dapat kepada suku-suku bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa kita Melayu. Meskipun pada mula selain daripada kelebihan Rasulullah ini lahir daripada kalangan Quraisy, kelebihan yang kedua yang terbesar ialah Islam ini keluar bermula daripada mereka.
Daripada Mekah itulah tapaknya Islam. Beruntungnya orang Mekah ini, orang Quraisy, kerana mereka lah orang bangsa yang pertama menerima agama ini. Jadi mereka terima first hand daripada Rasulullah SAW, dan mereka pertama-tama sekali yang menerima. Itu nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah kurniakan kepada orang Quraisy. Meskipun pada mulanya sebahagian besar daripada mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi akhirnya dalam di akhir hayat baginda, seluruh kaum Quraisy telah memeluk Islam disertai oleh suku-suku Arab yang lain. Jadi pada peringkat awal, terutamanya 13 tahun yang pertama, tak ramai yang menerima Islam yang dibawa ini. Tetapi apabila nur cahaya Islam itu makin berkembang, makin menyinar, akhir sekali makin lama dan kemuncaknya pada tahun 8 Hijrah berlaku pembukaan kota Mekah. Musyrikin Mekah ini, daripada suku Quraisy ini, memeluk Islam secara beramai-ramai, dan kemuncaknya ketika Hajjatul Wada' pada tahun 10 Hijrah, mereka ini masuk Islam secara beramai-ramai. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Iza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia ini masuk ke dalam agama Allah ini berduyun-duyun. Walaupun pada peringkat awalnya 23 tahun sebelum itu mereka ini menentang Rasulullah SAW, menentang Islam, bahkan ke peringkat nak membunuh Rasulullah SAW. Jadi itu secara mukaddimah surah Quraisy ini. Jadi sama-sama kita baca. Rasanya semua dah hafal dah surah ini. Jadi insya-Allah apa yang kita baca dapat pahala. Apa lagi kalau surah ini memang dah melekat di dalam fikiran kita, dah hafal. Semoga dia memberi hidayah kepada kita dan dapat menjadi penolong kita, syafaat kepada kita di alam-alam seterusnya nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Li'ilafi Quraisy, kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy, penduduk Mekah. Pendek je perkataannya li'ilafi, tetapi terjemahan Melayunya kerana kebiasaan aman tenteram Quraisy, orang Quraisy penduduk Mekah. Li'ilafi Quraisy, kerana kebiasaan aman tenteramnya. Siapa? Quraisy, orang Mekah. Ilafihim rihlatash shita'i was-saif, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negara Yaman dan pada musim panas ke negara Syam. Ilafihim, iaitu kebiasaan mereka, aman tenteramnya mereka. Rihlah perjalanan dagang. Okey, perjalanan dagang. Ekspedisi perdagangan mereka. Asyita, pada musim sejuk. Musim sejuk, untuk mengelakkan sejuk, mereka turun ke selatan. Wasaif, dan pada musim panas, nak mengelakkan panas, mereka pergi ke utara. Jadi pada musim sejuk, keadaan sejuk, mereka pergi ke Yaman. Pada musim panas, mereka naik ke utara, ke Syam. Itulah orang Quraisy ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan dalam dua ayat ini, antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang Quraisy sebelum perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dah nikmati nikmat ini, iaitu nikmatnya diberi keamanan, diberi ketenteraman kepada bangsa Quraisy. Yang kedua, dengan sebab mereka itu aman, mereka itu tenteram, mereka dapat menjalankan perniagaannya dengan tenang. Perniagaan pula bukan perniagaan lokal, tetapi perniagaan ini antarabangsa ini, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, dan Mekah itu sendiri sebagai pusat perdagangan.
Jadi ini antara nikmat. Jadi kalau Allah tak beri aman, tak beri tenteram, tak beri kestabilan dari sudut politik, macam mana nak berdagang? Jadi Allah ungkitkan balik benda ini supaya orang Mekah terutamanya ni sedar. Berapa-rupanya banyak nikmat yang diberikan kepada orang Mekah, orang Mekah ni khasnya. Belum lagi cerita tentang kelahiran Rasulullah, belum lagi diceritakan mereka itu menerima tangan pertama Islamnya. Nak ceritanya sebelum itu, lama sebelum itu, mereka ini telah menikmati nikmat-nikmat pemberian Allah yang berupa keamanan, ketenteraman, dan mereka ini boleh menguruskan perniagaan mereka dengan tenangnya pada musim panas dan pada musim sejuk. Jadi bila Allah dah sebut antara nikmat itu, apa tugas mereka? Dan inilah tugas kita semua. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini. Falyabudu, maka oleh yang demikian, kerana banyaknya nikmat yang kamu rasai, yang kamu kecapi, balasannya falyabudu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada siapa? Bukan kepada patung, bukan kepada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, patung yang tak dapat melihat, tak dapat mendengar, tak dapat memberi manfaat mudarat. Tetapi abdikanlah diri kamu kepada Rabba hazal bait, Rabba, pemilik hazal bait, rumah ini. Kenapa Allah tak sebut Kaabah? Sebab memang mereka tahu Kaabah itu berada di tempat mereka. Abdikanlah diri kamu kepada rumah yang berada di tanah negeri kamu ini, iaitu Kaabah. Siapa tuan punya rumah ini? Jawapannya mereka telah berikan apabila tentera Abrahah nak pergi serang Mekah. Jadi mereka tinggalkan Kaabah dan mereka tanya, kita ni tak sampai hati kita ini tinggalkan, ambil harta benda kita, tinggalkan Kaabah. Jadi Abdul Muttalib jawab, Kaabah itu ada tuannya, iaitu Allah, pandailah Allah jaga. Jadi orang Mekah ini walaupun dia musyrikin, dia tahu Kaabah itu tuannya Allah. Jadi tak perlu lagi Allah memperkenalkan diri dia. Dia kata falyabudu, abdikanlah diri kamu kepada tuan punya rumah ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik kepada Kaabah ini. Itu balasan kamu. Banyak nikmat yang diterima, balasannya Allah tak minta banyak. Allah minta abdikanlah diri kamu kepada tuan punya rumah ini. Jadi bila abdikan diri ini, jangan lawan Nabi yang diutuskan kepada kamu. Terimalah agama yang Nabi itu bawa. Jadi ketika ayat ni turun, mereka ini sedang berkonfrontasi ni dengan Rasulullah ni. Mereka sedang menghina, mencaci, lawan Rasulullah. Jadi apabila turun ayat ini, Allah minta balik. Ingat kenangan-kenangan, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu, keamanan, keselamatan, mudah nak cari rezeki. Jadi kenapa kamu tolak ajaran yang dibawa oleh Nabi ini? Dan kalau Allah nak ungkitkan lagi, banyak lagi boleh diungkitkan. Orang musyrikin Mekah ini, orang Mekah ini, mereka ini minta kepada Allah supaya diutuskan Nabi kepada mereka. Asyik-asyik Nabinya Bani Israel, asyik-asyik Bani Israel. Jadi kita ini bila lagi nak terima Nabi? Mereka itu minta supaya diberikan Nabi. Mereka itu beritahu, kalaulah kami ini diberikan Nabi, kami ini diberikan kitab-kitab sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil, kami ini boleh jadi lebih baik daripada Bani Israel. Jadi kalau Allah nak ungkit balik, sekarang ni aku dah beri dah. Aku dah beri dah Muhammad itu daripada keturunan kamu sendiri. Aku dah berikan Al-Quran. Apa lagi alasan kamu selain daripada abdikanlah diri kepadaku? Kemudian ayat yang terakhir, Allah nak ungkit lagi. Allah tak apa dia ungkit, sebab dia memang pemberi. Kita ni jangan ada mungkit. Buat baik tiba-tiba ungkit, habis semua pahala. Allah ini dia yang beri. Dia yang selayaknya dia nak ungkit apa pun tak apa, sebab dia yang beri segala-galanya kepada kita. Allah kena ungkit supaya kita sedar. Jadi Allah ungkitkan ini nak ingatkan manusia supaya ingat, jangan duk lawan. Aku ni beri segala-galanya kepada kamu. Dan ayat keempat ini nikmat besar yang Allah beri. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Allazi at'amahum, yang memberi makan kepada mereka. Min ju' lapar. Allah beritahu lagi, kamu ini duduk di padang pasir. Mekah ini sampai sekarang ni pun kering kontang.
Kalau kita duduk bezakan Madinah dengan Mekah, dapat rasa bezanya. Madinah ini tanah subur, banyak pokok-pokok kurmanya. Mekah ini bumi tandus. Tetapi dalam ketandusan bumi Mekah itu, makanan tak putus-putus. Makanan sentiasa ada. Allah ingatkan kepada orang Mekah, berbaktilah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Allah itulah yang memberi kamu makanan supaya kamu tak lapar, tak kebuluran. Dan nikmat yang kedua Allah beri, wa amanahum min khauf. Allah berikan kepada kamu keamanan, keselamatan, rasa selamat daripada ketakutan. Jadi Allah ungkit semua-semua ini supaya orang musyrikin ni terimalah Islam, syukurlah dengan nikmat-nikmat yang diberikan, dan sebagai tanda syukur abdikanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis riwayat oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah menceritakan 7 kelebihan orang Quraisy. Jadi Allah sebut ini antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW nak ceritakan ada 7 kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang Quraisy yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Orang Quraisy ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 perkara. Yang pertama, anni minhum, bahawa aku ni, yakni Rasulullah SAW minhum, dilahirkan di kalangan mereka. Itu antara nikmat yang terbesar. Banyak-banyak suku kaum atas dunia ini Allah pilih Quraisy sebagai kaum, sebagai suku yang dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kelebihan mereka. Nabi akhir zaman di kalangan mereka. Yang kedua, wa anna nubuwah fihim. Aku ini, yakni Rasulullah SAW lahir di kalangan mereka. Yang kelebihan yang kedua, kenabian itu di kalangan mereka. Maknanya apabila diisytiharkan Rasulullah SAW sebagai Rasul, wahyu pertama, dan mereka lah mendapat pertama-tamanya mendapat nikmat kenabian kerasulan itu. 2. Yang ketiga, wal hijabah. Keempat, wasiqayah. Allah berikan kepada orang Mekah ini kelebihan beri makan dan beri minum kepada jemaah haji. Daripada zaman Nabi Allah Ibrahim dahulu sampailah kepada hari ini, sampailah selagi mana Kaabah itu masih ada. Jadi sampaikan pemerintah Arab Saudi ini menggelarkan diri dia Khadimul Haramaini, khadam 2 tanah suci. Jadi ini kelebihan yang Allah berikan kepada suku Quraisy ini. Mereka lah penjaga Kaabah, dan mereka lah yang memberi makan, beri minum kepada orang mengerjakan haji sampailah ke zaman kita pada hari ini. Ini tidak ada kepada suku yang lain. 4. Yang kelima, wa anna Allah nasarahum 'alal fil. Allah menolong mereka, membantu mereka mengalahkan tentera bergajah. Kalau kita selepas tamatnya surah Quraisy ini, kita akan undur satu lagi surah ke belakang, 105, iaitu surah Al-Fil, surah gajah. Surah Al-Fil dengan surah Quraisy ini adik-beradik. Sampai Sayyidina Umar apabila dia baca dalam solat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ini, dan apabila habis tajuk surah Al-Fil, dia sambung terus dengan li'ila fi Quraisy tanpa sebut bismillahirrahmanirrahim. Nak ceritanya surah ini memang adik-beradik. Kandungan Fil itu sambungannya kepada li'ila fi Quraisy. Kalau dalam surah Al-Fil Allah nak cerita satu lagi nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy, iaitu mereka ini selamat daripada serangan tentera Abrahah daripada Yaman. Allah berikan kepada mereka, lihat sendiri macam mana kekuasaan Allah. Allah memusnahkan gajah dan tentera Abrahah itu. Jadi masuk surah li'ila fi Quraisy, Allah cerita lagi nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepada mereka. Jadi kelebihan yang kelima kepada Quraisy ini ialah mereka ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri macam mana Allah Subhanahu wa taala mengalahkan tentera-tentera bergajah. Yang keenam, wa annahum abadullah azza wa jalla 10 sinin la ya'buduhu ghairuhum. Orang Quraisy ini 10 tahun yang pertama Islam, mereka lah yang pertama-tama berabdikan diri kepada Allah sebelum orang lain terima Islam. Jadi apabila Rasulullah mula berdakwah 3 tahun yang pertama secara rahsia, kemudian mulalah dakwah secara
terang-terangan. Sampailah ke tahun yang ke-10. Tahun dinamakan Amul Huzni, tahun kewafatan Abdul Muttalib dan isteri yang tercinta Sayyidatina Khadijah. 10 tahun yang pertama itu, orang Islamnya hanyalah daripada orang Mekah, orang Quraisy saja. Orang Madinah belum terima lagi, orang tempat-tempat lain belum terima lagi. Jadi 10 tahun pertama kerasulan Rasulullah SAW hanya orang Quraisy sahaja, orang Mekah sahaja yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, kelebihan yang ke-6. Dan kelebihan yang ke-7, wa anna Allah anzala fihim suratan minal Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada orang Quraisy satu surah khas untuk mereka, dinamakan sempena nama mereka, iaitu surah ini. Jadi Rasulullah sebut 7 keistimewaan yang Allah berikan kepada orang Quraisy, orang lain tak dapat. Jangan jealous, jangan cemburu, itu dah hak Allah. Allah nak beri apa pun kepada siapa yang dikehendaki, itu hak Allah. Dan untuk orang Quraisy ini Allah beri 7 kelebihan tadi. Dan orang Quraisy secara khasnya dan orang Mekah ini amnya, mereka itu mendapat limpahan nikmat rezeki daripada Allah sampai ke hari ini berkat daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cerita Nabi Allah Ibrahim ini maknanya bawa atas arahan Allah, bawa anaknya bersama isteri yang tersayang, isteri nombor 2-nya Siti Hajar, dan dibawanya ke Mekah. Dan apabila nak meninggalkan Mekah ini, Nabi Allah Ibrahim telah mendoakan kesejahteraan, kemakmuran kepada bumi Mekah. Dan berkat doa Nabi Allah Ibrahim ini, Mekah ini berkat, melimpah ruah rezekinya sampai kepada hari ini. Ini boleh kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma tarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Ingatlah peristiwa di mana Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Allah Ibrahim? Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu, kurniakanlah kepada penduduk-penduduk negeri ini minas samarat, rezeki-rezeki yang berupa buah-buahan. Untuk siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Untuk mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Qala wa man kafara fa umatti'uhu. Dan untuk mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa umatti'uhu qalila. Berikanlah mereka merasai nikmat ini buat seketika. Thumma tarruhu ila azabin nar. Kemudian campakkanlah mereka kepada azab yang seksa yang pedih. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini doakan kesejahteraan Mekah ini untuk semua sekali. Yang beriman, yang tak beriman pun semua sekali Nabi Allah Ibrahim doakan. Dan untuk orang yang beriman ini buat selama-lamanya, dan untuk orang yang tidak beriman kepada Allah, Nabi Allah Ibrahim minta benarkanlah mereka menikmati nikmat itu seketika sebelum diazab seksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu yang menyebabkan bumi Mekah ini daripada zaman Nabi Allah Ibrahim sampai kepada zaman kita hari ini, dia sentiasa melimpah ruah rezekinya walaupun buminya kering kontang. Walaupun buminya tak ada tumbuhan, tetapi rezekinya tak pernah putus berkat daripada doa Nabi Allah Ibrahim. Dan satu lagi doa Nabi Allah Ibrahim yang menyebabkan kita ini tak puas-puas, pergi dah berkali-kali nak pergi lagi ke bumi Mekah ini, kerana doa daripada Nabi Allah Ibrahim yang Allah rakamkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan zuriatku, anakku yakni Ismail dan isteriku Siti Hajar, biwadin ghaira zi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada sebatang pokok pun, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, jadikanlah keturunan mereka ini mereka yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nas, jadikanlah hati-hati manusia ini
tahwi ilaihim, rindu untuk datang ke Mekah, rindu kepada Baitullahil Haram. Berkat doa dia inilah kita tak puas-puas nak pergi umrah, habis 5-6 ribu tak apa, nak pergi lagi kerana berkat doa Nabi Allah Ibrahim ini. Dan doanya yang keduanya, warzuqhum minas samarat, kurniakanlah kepada mereka rezeki melimpah ruah berupa makanan, buah-buahan dan sebagainya, la'allahum yashkurun, semoga mereka ini bersyukur kepada Allah. Jadi inilah bumi berkat, bumi bertuah kerana diberi keberkatan oleh Allah dan didoakan pula oleh Nabi Allah Ibrahim khususnya, dan nabi-nabi kita amnya kemudiannya. Jadi itulah sedikit sebanyak siri pertama surah Quraisy. Jadi insya-Allah pada minggu depan cuti Malaysia. Okey, minggu satu lagi insya-Allah kita jumpa lagi. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang ini kita akan masuk siri kedua surah Quraisy dan tengok apa pula kata tafsiran Arabnya daripada kitab Tafsirul Munir. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaat, tak banyak pun sedikit, daripada perkongsian kita pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah, innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada nifaq, kepura-puraan, bersihkanlah amalan kami daripada riya, menunjuk-nunjuk, bersihkanlah lidah kami daripada pendustaan, bersihkanlah mata kami daripada pengkhianatan. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata, Engkau mengetahui apa-apa yang tersemat di dalam dada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk kami mengingati-Mu, bantulah kami untuk kami mensyukuri nikmat-Mu, bantulah kami untuk kami memperbaiki amal ibadah kepada-Mu. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min a'malin la turfa' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, hindarilah kami daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, amalan-amalan yang tidak diterima, serta doa-doa yang tidak didengari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.